Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Duratul Najwa binti Arbani, nombor matrik KTD 2311030049. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan beberapa topik daripada subjek usul qiraat. Topik yang saya akan bincangkan ada 4. Yang pertama bab basmalah, kedua bab Ummul Quran, ketiga bab idgham kabir, keempat hakinayah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bab pertama, bab basmalah. Matan 1. Wa basmalah baina surratain bisunnatin jalun namawaha diriyatan wa tahammulah. Dekat bait ini menerangkan hukum bacaan al-basmalah di antara dua surah, kecuali antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Hukum bacaan ni hanya bagi Imam Qalun, Al-Kisai, Asim, Ibnu Katsir. Mereka semua akan datangkan di antara dua surah ini dengan bacaan Al-Basmalah, kecuali surah di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Dan dekat atas matan tu korang boleh tengok ba untuk Qalun, ada nota kecil kat tepi tu. Ba untuk Qalun, ra untuk Al-Kisai, nun untuk Al-Asim, dan last sekali huruf dal untuk Ibnu Katsir. Seterusnya saya nak bagi contoh pada matan pertama tadi. Contoh ayat akhir surah Al-Kafirun sambung pada awal ayat surah An-Nas. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, seterusnya korang boleh tengok kat bawah tu ada 3 cara bacaan wajah yang lain juga boleh baca. Hukum bacaan basmalah ni di antaranya boleh baca dengan cara pertama, baca basmalah di antara dua surah macam tadi saya baca. Bacaan yang kedua wasal ke semua sekali. Contohnya macam ni. Lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, bacaan yang ketiga wakaf pada ayat akhir surah pertama dan wasal bacaan al-basmalah hingga ke awal surah yang baru, yang kedua. Bacaannya macam ni. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Seterusnya matan kedua pula, Wawasluka baina surratain fasahatun. Matan ni diterangkan setiap kali tiba di akhir ayat surah yang pertama tu hingga tiba kepada awal surah yang baru, bagi Imam Hamzah dia tidak akan datangkan basmalah di antara dua surah tersebut. Jadi contoh bacaannya oleh Imam Hamzah, dia akan baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadini idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, sama juga macam matan pertama tadi. Dekat atas matan tu ada huruf fa kecil tu berwarna merah tu. Boleh tengok nota kaki kat sebelah tu, fa untuk Imam Hamzah. Okey, sambung masih pada matan kedua juga, iaitu wasil wasqutan kullun jalayahu hassala. Sini terangkan bagi Imam Ibnu Amir, Imam Warsh dan Imam Abu Amr, diterangkan ada 3 wajah bacaan apabila ayat akhir surah bertemu pada awal surah yang baru. Okey, apa 3 wajah tu? Pertama, mendatangkan al-basmalah seperti bacaan Imam Qalun, Imam Al-Kisai, Imam Asim dan juga Imam Ibnu Katsir. Kedua, membaca dengan saktah tanpa al-basmalah. Ketiga, membaca dengan wasal tanpa basmalah. Okey, seterusnya sama dengan matan ketiga, iaitu wala nasa kulla habba wajuhun dzakartuhu wa fiha khilafun jiduhu wadihut tula. Kabar ini diterangkan pada ketiga-tiga bacaan yang dibacakan oleh Ibnu Amir, Ibnu Am dan juga Warsh. Tiga-tiga cara bacaan tadi tidak terdapat nas yang sahih yang berkata sedemikian. Wajah bacaan tersebut mempunyai khilaf di antara ahli adab yang meriwayatkan bacaan qura', dan bacaan ini digalakkan oleh syekh mereka sendiri. Okey, seterusnya matan keempat, wasaktuhumul mukhtaru duna tanaffusin
wa ba'duhum fil arba'i zuhri basmalah. Dari 3 wajah bacaan daripada Imam Ibnu Amir, Imam Abu Am dan juga Imam Wars, wajah saktah adalah wajah yang lebih utama untuk dibaca. Terdapat sebahagian ahli adab mengatakan bahawa apabila sampai pada 4 tempat akhir surah ini, ketiga-tiga imam tadi menukarkan bacaan saktah kepada bacaan Al-Basmalah. Surah tersebut adalah yang pertama, akhir ayat surah Al-Mudaththir bertemu dengan awal surah Al-Qiyamah. Lepas tu yang kedua, akhir ayat Al-Infitar bertemu dengan surah Al-Mutaffifin. Akhir ayat surah Al-Fajr bertemu dengan awal surah Al-Balad. Lepas tu yang keempat, akhir surah Al-Asr bertemu dengan awal surah Al-Humazah. InsyaAllah seterusnya akan sampai dengan bab kedua, bab Ummul Quran. Bab Ummul Quran, matan pertama, wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Matan ni diterangkan Imam Asim dan juga Imam Kisai membaca Maliki dan menambahkan huruf alif pada selepas huruf mim, iaitu Maliki. Dan kepada juga imam yang lain selain beliau, mereka membaca kalimah Maliki dengan Maliki, tapi tiada alif, hanya menambahkan alif kecil di sebelah huruf mim. Sambungan dia adalah wa 'inda sirati was-surata was-sirata likun bula bihaisu atta. Ada kalimah as-sirat dan sirata dalam surah ini ataupun pada tempat yang lain. Imam Kunbul akan membaca 2 kalimah di atas tadi dengan bacaan daripada sad kepada sin. Jadinya as-sirata dan sirata. Sama ada alif lam ataupun tiada. Matan tu terang dan jelas ditulis Kunbula. Jadinya Kunbula tu merujuk kepada Imam Kunbul. Okey, matan kedua, wasada zayan ashimmaha lada khalafi. Rangkai Imam Khalaf membaca pada kalimah as-sirat ataupun sirata dengan ihmam huruf sad seperti huruf zai pada semua tempat dalam Al-Quran. Sambungan dia washmim bi khalladin al-awwala. Kat sini dia kata Imam Khalad membaca dengan ismam huruf sad pada tempat yang pertama, iaitu as-sirat pada ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah sahaja. Pada imam lain selain daripada beliau, itu Imam Nafi', Imam Bazi, Imam Abu Am, Imam Ibnu Amir, Imam Asim dan juga Imam Al-Kisai membaca pada kalimah sirat was-sirat pada semua tempat dalam Al-Quran dengan huruf sad. Matan ketiga, alaihim ilaihim hamzatun waladayhim mi'an bi dhammil ha waqfan wa mawsila. Bab ini menerangkan Imam Hamzah membaca dhammah pada huruf ha pada 3 kalimah tersebut yang disebutkan dalam matan tadi, sama ada dalam wasal ataupun waqaf. Dekat bawah tu kalau boleh tengok, ilaihim menjadi ilaihum dan alaihi menjadi alaihum dan ladaihi menjadi ladaihum. Matan keempat, wasir dhammi minal jam'i qabla muharrakin. Ini menerangkan hukum bacaan mim jamak yang terletak pada sebelum huruf baris pada semua tempat dalam Al-Quran. Ditambah dengan Ibnu Katsir membaca baris dhammah berserta silah 2 harakat. Bawah Ibnu Katsir itu saya diterangkan contoh bagi mim jamak yang sebelumnya huruf berbaris. Contoh dekat situ menyambung huruf mim kepada huruf mad waw, alaihimu. Untuk penerangan bawah ni, matan dia adalah dirakan wa qalunun bitakhyirihi jala. Dia kata apa dekat matan tadi yang saya bacakan? Imam Qalun harus membaca mim jamak dengan 2 wajah, iaitu dengan membaca dhammah ataupun sukun berserta silah 2 harakat. Kiranya huruf mim jamak tu selepasnya terdapat huruf hamzah kotak yang berbaris, Imam Qalun boleh membaca silah sama ada dengan qasar ataupun tawasud. Secara keseluruhannya mim jamak boleh dibaca dengan 3 wajah, iaitu pertama sukun mim jami, yang kedua silah mim jami bi qasar, yang ketiga silah mim jami bi tawasud. Cara bacaan sukun mim jami macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, silah mim jami bi qasar, siratal ladzina an'amta alaihim. Silah mim jami bi tawasud,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya matan kelima wa min qabli hamzil qat'i biwarshihim. Di sini diterangkan Imam Warsh hanya akan silah dhammah sekiranya selepas mim jamak itu terdapat hamzah kotak yang berbaris dengan kadar 6 harakat, iaitu isbaq. Contohnya ada dua, silah mim jamak bi isbaq ma'a tasil hamzah asaniyah. Lepas tu yang kedua, silah mim jamak bi isbaq ma'a ibdal hamzah atsaniyah. Contoh bacaan yang pertama tadi, alaihimu anzartahum. Contoh yang kedua, alaihimu anzartahum. Seterusnya sambungan matan kelima tadi, wa askanahal baquna ba'du litakmula. Al-Bakun iaitu Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai membaca mim jamak dengan sukun. Pada matan keenam, matan dia berbunyi wa min duni waslin dhammuha qabla sakinin likullin. Pada matan menerangkan jika selepas mim jamak terdapat huruf yang mati, semua imam sepakat untuk mendhammahkan mim jamak tersebut tanpa silah kerana pertemuan dua huruf yang mati. Seperti contoh kat bawah tu ada tulis minhumul mu'minuna. Selepas huruf mim tu, minhumul tu, alif lam dua-dua tu mati kan. Itulah dikatakan huruf mim jamak yang selepasnya bertemu dengan huruf sukun. Habisan matan keenam adalah wa ba'dal ha'i kasru fatal ala. Terusnya matan ketujuh, ma'al kasri qabla al-ha' awil ya isakinan. Diterangkan kat situ Imam Abu Amru membaca mim dengan berbaris kasrah pada ketika wasal. Seperti contoh yang saya berikan dekat bawah tu, alaihimil qitalu qulubihimil ijla fil wasli kasrul ha'i bidhammi syamlala. Terangkan Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai membaca baris dhammah pada huruf ha dan juga huruf mim ketika wasal. Seperti contoh yang diberi dekat bawah tu, alaihumul qitalu qulubihumul ijla. Yang matan yang last, matan ke-8, kama bihimul asbaba thumma alaihimul qitalu waqif lil kulli bil kasri mukmila. Dari kalimah tersebut semua qura' sepakat untuk membaca baris kasrah pada huruf ha dan sukun pada huruf mim ketika waqaf kecuali Imam Hamzah. Apa kalimah tersebut? Kalimah tersebut ialah dimaksudkan dengan 3 kalimah khusus yang telah disebutkan pada sebelum ini, iaitu alaihum, ilaihum dan ladaihum. Alhamdulillah selesai 2 bab. Kemudian masuk kepada bab ketiga, bab idgham kabir. InsyaAllah matan pertama berbunyi badunakal idramal kabira wa qutbuhu Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala. Ada matan yang telah diwarnakan dengan warna merah. Abu Amrin al-Basri merujuk kepada Imam Susi Abu Amr. Tangan matan ini menyatakan berkenaan hukum yang terdapat pada idgham kabir. Yang dimasukkan pada matan ini adalah pertemuan dua huruf yang sama dalam dua kalimah yang mana kedua-duanya memiliki baris. Dalam bab ini sahih bacaan idgham adalah bagi Imam Susi, walaupun secara jelas ditulis dalam matan Imam Abu Amru. Matan kedua, fafi kalimatin anhu manasikakum wa ma salakkum wa baqil baba laysa muawwala. Ini kalimah manasikakum pada surah Al-Baqarah ayat ke-200 dan juga kalimah salakum pada surah Al-Mudassir ayat 42 merupakan hukum bacaan idgham bagi Imam Susi. Terusnya matan ketiga, wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima
فلا بد من إدغام كان أولا. Disambung dengan mata yang keempat, kaya'lamu ma fihi hudan wa tubi'ala qulubihimu wal afwa wa'mur tamathala. Kat sini menerangkan apabila bertemu dua huruf yang sama dalam dua kalimah dan kedua-duanya memiliki baris, maka Imam Susi akan mengidramkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contoh saya beri kat sini. Yang pertama, waktu bi'a'ala, bila idramkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, maka jadilah waktu bi'a'ala. Itu contoh yang kedua. Fi huda jadi fi huda. Sebelumnya terdapat huruf mad ataupun huruf lin, maka Imam Susi akan baca idram dengan tiga wajah bacaan, iaitu sama ada qasar, tawassut ataupun isbaq. Ketiga itu boleh. Bacaan qasar contohnya adalah fi huda. Okey, seterusnya saya akan bahaskan dua matan yang terakhir bagi bab idram kabir, matan kelima dan juga matan keenam. Matan kelima berbunyi idza lam yakun mukhbirin aw mukhatabin awil muktasi tanwinuhu aw muthaqqala. Dan matan keenam berbunyi kakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aydan tamma miqatu muthila. Okey, terdapat 4 sebab yang menghalang berlakunya idram kabir. Sebab pertama, huruf pertama yang didatangi dengan ta mukhbirin, contohnya kuntu turaba. Dan sebab kedua, huruf pertama didatangi dengan ta mukhatab, sebagai contoh afa'anta tukrihu. Lepas tu sebab yang ketiga, huruf pertama didatangi dengan tanwin, contohnya wasi'un alim. Dan yang terakhir, sebab yang keempat adalah huruf pertama didatangi dengan tasydid, contohnya tamma miqatu. Dan matan ni masih lagi dalam cara bacaan wajah Imam Susi. Okey, seterusnya bab hakinaya, bab keempat. Matan pertama berbunyi walam yusiluha mutmarin qabla sakinin wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wassila. Di sini dia menerangkan tidak ada seorang imam pun yang membaca silah bagi ha dhamir yang selepasnya didatangi sukun. Sebagai contoh, saya tulis dekat situ. Yang pertama, lahul mulku. Sebelah ha dhamir tu ada alif lam sukun kan? Jadi tidak ada seorang imam pun akan membaca silah pada tempat tu. Contoh yang kedua adalah rabbihil a'la. Kemudian bagi ha dhamir yang sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris, semua imam akan membaca silah. Sekiranya selepas ha dhamir itu didatangi dengan hamzah kotak yang berbaris, maka bacaan harakatnya seperti mad jaiz munfasil mengikut masing-masing. Okey, seterusnya matan kedua, matan yang last bagi bab ha kinayah, yang berbunyi wa ma qablahu at-taskina li bani kathirihim fihi muhanan ma'hu hafsun akhuwila. Dekat matan ni dia menerangkan jika ha dhamir huruf sukun dan selepasnya huruf berbaris, tiada imam yang akan baca silah kecuali Imam Ibnu Katsir sahaja. Kalimah wa fihi muhanan pada matan itu tersebut adalah merupakan satu-satunya kalimah bagi Imam Hafs membaca silah sebagaimana yang dibaca oleh Imam Ibnu Katsir. Alhamdulillah, selesai sudah pada pembentangan saya pada 4 topik ini. Semoga kalian mendapat manfaat dan dapat mempelajari sesuatu apa yang kalian dengar daripada pembentangan saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.